Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alright. Assalamualaikum saya ucapkan kepada anda semua. Baik. So, seperti biasa malam ni anda bersama dengan saya Dr. Azam Adam dalam perkongsian ilmu kesihatan. Malam ni kita bersiaran di dua platform, di platform Instagram dan juga Facebook. Alhamdulillah. Jadi saya nak check dulu, boleh tak kalau anda yang ada di platform Instagram, kalau dengar suara saya boleh cakap dengar tak? Kalau clear boleh cakap clear tak? Sebab saya nak test, manalah tahu tak dengar ya. Okey. So insyaAllah kalau buat anda yang join, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ucapkan buat yang baru join, nama saya Dr. Azam Adam, okey, daripada DND. So boleh tak saya nak minta anda semua kalau di platform Instagram lah, kalau dengar boleh cakap clear tak? Di ruang komen ya. Kalau clear, kalau dengar lah clear. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Puan Izian Razak ya. Okey. So topik malam ni yang saya nak sentuh ni agak sedikit berbeza sebab kita nak cuba kupas tentang topik berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan reproductive system. Sistem untuk mendapatkan zuriat lah, senang cerita kan, bagi mudah. Okey, so sebelum saya mula saya nak ucapkan selamat malam, Assalamualaikum kepada semua viewers, kepada anda semua yang sudi hadir malam ni. Kita bersiaran seperti biasa di dua platform, platform Instagram dan juga Facebook. Alhamdulillah, saya harap seperti biasanya malam ni anda yang sedang menonton mendapat manfaat yang ilmu yang bermanfaat ya. Moga-moga dapat membantu anda semua. Jika sekiranya lah ada yang menonton ni kan sedang berusaha atau anda ada kenal keluarga yang ingin sedang ikhtiar untuk dapat zuriat. Okey. So insya-Allah malam ni topik kita adalah berkenaan dengan makanan atau sumber alami yang terbaik untuk bantu mereka-mereka yang ada masalah untuk mendapatkan zuriat. Okey, insya-Allah ya. Alright, sebelum kita direct ke topik, okey, saya nak jelaskan pada anda semua dahulu bahawa okey, organ reproduktif. Jadi untuk seseorang manusia tu mendapatkan zuriat, dia terletak kepada satu sistem. Nama sistem tersebut adalah reproductive system. So dalam badan kita ni ada banyak sistem. Okey, contoh kalau di perut kita, nama dia GIT system, iaitu gastrointestinal tract. Gastro tu perut, intestinal tu usus. Itu tract dia lah, sistem dia. Kalau jantung apa dia? Sistem jantung cardiovascular system, iaitu kardio jantung, vascular tu pembuluh darah. Jadi ianya satu sistem. Okey. Kalau apa lagi tu? Kalau pernafasan, nama dia respiratory system pula, pernafasan. Terdiri daripada paru-paru dan organ lainnya. Okey, sama juga dengan organ reproduktif, organ untuk mendapatkan zuriat ini ya. Ianya juga adalah satu sistem yang terdiri daripada beberapa organ macam tu. Okey. So kita kena faham dulu. Now, untuk pengetahuan anda semua, ini basic science lah kan, mana yang mungkin kita refresh balik in general lah in general. Okay, reproductive system kita ni dia ada lelaki dan wanita kan, betul? Untuk lelaki, alright, reproductive system dia okay, ada pada berbeza. Ada yang nama dia apa, testis, macam tu So yang paling utama adalah testis, kerana testis tu menghasilkan apa? Sperma. Okey. Alright. Dan yang organ reproduktif paling penting pada wanita ni banyak sikit sebenarnya. Ada yang nama dia ovary, ada yang fallopian tube, ada yang uterus. Okey, ada yang cervix. So yang paling penting sebenarnya dia terletak pada ovary, fallopian tube dan uterus. Tu pentinglah. Okey, so apa fungsi ovary? Ovary ni menghasilkan telur, ovum nama dia. Okey, so laki-laki yang menghasilkan telur sperma adalah testis. Okey, dan yang untuk wanita yang menghasilkan telur apa? Telur ovum adalah organ nama dia ovary. Okey, untuk anda punya informasi, saya ada buku yang cukup menarik lah boleh nampak dekat situ saya bagi anda sedikit inilah so ini adalah organ reproduktif apa? Ini wanita ini wanita dan ini lelaki lah. Contoh ini very basic lah. So macam mana rupa ovum, telur. Ini adalah rupa ovum di bawah mikroskop. So memang dia berbentuk bulat seperti telur ovum.
Dan ini adalah gambar daripada testis, sperma yang dikeluarkan oleh organ testis. Okay, so ini basic science lah, nak bagi anda refresh balik. Alright, okay, so itu adalah organ reproduktif. Now, biasanya kalau anda ada masalah untuk mendapatkan zuriat, biasanya dalam 2 tahun kan, dalam 2 tahun dah menikah, dah berkahwin, tiba-tiba masih belum ada rezeki kan, dah mula panik, betul biasanya dah mula stres, mungkin dah jumpa doktor kan, nak buat testing semua Saya faham So biasanya kalau kaedah konvensional kan, mereka akan cari tahu, okey, antara kaedah antaranya buat hormon testing, lepas tu buat ultrasound, nak tengok sama ada ketumbuhan ke tidak, ada fibroid ke di uterus, mungkin ada cyst ke di uterus. Lepas tu mungkin untuk pihak lelaki akan dilakukan sperm testing atau semen analysis. Dia nak analyse sperma tu, sama ada semen, air mani lelaki tu mengandungi jumlah sperma yang mencukupi, satu dari sudut kuantiti, dan juga sihat atau tidak sperma tersebut melalui sperm testing. Dan ada juga ikhtiar biasanya yang dinamakan IUI. IUI itu biasanya langkah first step lah. IUI intrauterine insemination. Maksudnya dia senyawakan, dia ambil sperma lelaki and telur wanita, dia senyawakan dalam makmal. Bila dah senyawa, dia masukkan balik ke dalam uterus wanita tersebut. IUI Ada yang mahal sikit, IVF, in vitro fertilization. Itu mahal sikit lah kan. So apapun kaedahnya, itu semua memang konvensional yang biasa dilakukan. Tetapi kalau kita gali lebih lanjut dari sudut, saya boleh katakan perubatan fungsional integratif ni, biasanya seseorang yang ada masalah infertility ni, atau ada masalah nak dapat zuriat ni, sebenarnya dia bukan sekadar mencakupi organ-organ reproduktif sahaja. Dia melangkaui sebenarnya, sebab setiap organ dalam badan kita ni interrelated. Bermaksud dia bukanlah bermaksud organ ni tiada kaitan dengan organ ni hanya sendiri saja. Tidak, dia interrelated, saling ada hubung kait. Saya bagi contoh, misalkan hubungan antara kesihatan sistem GIT kita, gastrointestinal tract, usus dan perut. Apa kaitan dengan kesihatan kita punya reproduktif? Nombor satu, perlu diingat, dalam sistem perut kita mengandungi bakteria-bakteria yang baik. Nama dia apa? Bakteria bilion bahkan triliunan, lebih banyak pada sel kita. Bakteria ni hidup di sistem GIT, khususnya di usus kecil dan usus besar lah. Dan fungsi bakteria baik ni, satu, untuk membantu menghantar makanan, memproses makanan, membantu proses penyerapan. Tetapi tahukah anda, bakteria ni juga penting untuk penghasilan hormon-hormon. Membantu penyerapan nutrien. Nutrien ini penting untuk penghasilan hormon-hormon seperti testosteron, seperti progesteron, seperti estrogen. So kalau bakteria tak sihat, jadi nutrien pun tak dapat diserap dengan baik, jadi seks hormon ni juga akan terganggu. Bila hormon-hormon seperti estrogen, progesteron, testosteron terganggu, maka ada kemungkinan berlaku masalah infertility, mengganggu kebarangkalian, kemungkinan untuk conceive, untuk dapat zuriat. So ada hubung kaitnya, dia bukan tiada hubung kait. Sebab tu kita harus gali dengan lebih lanjut. Now, secara umum, kalau ikut data lah, masalah infertility ni, masalah infertility ni 40%-nya disebabkan oleh masalah yang berlaku pada pihak lelaki, yang ada kaitan dengan sperm health lah. Sperm health. Sperm health dia dari sudut apa? Dari sudut satu, dia punya sperm motility, kecergasan dan kesihatan sperm. Dari sudut sperm count dia, jumlah sperma cukup atau tidak, structure sperm sama ada sihat atau normal atau tidak normal. So laki-laki menyumbang 40%, bukan sekadar wanita saja yang bermasalah. Dan ada banyak teori dan hipotesis yang hubung kait dengan masalah sukar dapat zuriat ni. Antara lain,
kalau kita gali dengan lebih lanjut, ada masalah poor nutrisi atau diet pemakanan yang tidak cukup zat dan gizi. Nombor satu. Nombor dua, ada teori dan hipotesis mengatakan berat badan berlebihan juga menyumbang kepada masalah infertility. Faktor umur juga main peranan. Ya? Faktor gaya hidup seperti merokok dan minum alkohol juga ada perannya. Dan ini paling saya cukup suka. Inflammation atau keradangan juga merupakan antara akar kepada semua masalah-masalah kesukaran mendapat zuriat atau infertility. Keradangan. Radang ni seperti yang kita sedia maklum lah, adalah yang menjadi isu. Ada dua jenis radang. Ada radang yang acute, ada yang kronik. Yang menjadi acute ni tak menjadi masalah sebab contoh radang acute ni kalau kita tertusuk dengan jarum, tertusuk dengan luka, tertusuk dengan mungkin pisau ke apa, itu juga termasuk inflammation. Okey, atau kita kena jangkitan kuman. Yang menjadi masalah kalau chronic inflammation, lepas tu low grade pula. Low grade chronic inflammation yang tidak ada gejala. Bila tak ada gejala kita ingat sihat, kita sihat, relax je kan. Tetapi benda tu kira macam makan dalam. Dia merosakkan, mengganggu hormon kita, merosakkan organ-organ reproduktif, sehingga menyebabkan masalah infertility. Itu yang kita risaukan. Low grade inflammation yang tak ada symptoms. Okay? Sebab tu kita kena address that issue. Okay, apa lagi? Ada yang dikaitkan dengan nutrient deficiency, ada masalah ketidakcukupan, nutrien-nutrien yang penting. Dan juga ada yang mengatakan teori disebabkan oleh toksin, keracunan toksin logam berat, seperti lead, cadmium, arsenic, dan juga mercury. Okey, so yang penting yang perlu kita fahami adalah organ sistem reproduktif kita ni, dia tidak hidup sendirian, dia tidak berfungsi sendirian. Dia ada hubung kait dengan sistem yang lain. Seperti yang saya sebut tadi tu. Ianya termasuk dalam satu konsep systemic issue. Dia adalah isu sistemik di luar pada sistem organ tersebut. Dan kalau kita nak telusuri akar kepada masalah infertility ni, sukar dapat zuriat, kita kena gali lebih dalam lagi. So untuk anda punya pengetahuan umum, antara yang diberi fokus, yang perlu kita fokus sekarang sebenarnya bukan sekadar pada pihak wanita, tapi pada lelaki-lelaki dari sudut kesihatan sperma lelaki-lelaki ni. Sebab tadi 40% kan, 40% disebabkan oleh lelaki. Dan biasanya lelaki ini mungkin saya tak tahu sebab apa, mungkin faktor ego ke apa, lelaki-lelaki ni cukup susah nak buat test. Saya tak pastilah, mungkin lelaki-lelaki ni ada faktor ego ke apa. Mereka sangat sukar untuk mengakui ada masalah begini. Tapi difahami kerana lelaki-lelaki memang mungkin begitulah. Tetapi kesihatan sperma sangat penting untuk faktor-faktor mendapatkan zuriat. Sebab perlu diingat, sperm cell atau sel sperma ni dia punya lapisan luar, membrane. Lapisan luar sperma ni terdiri daripada polyunsaturated fatty acid, lemak. Membrane lapisan luar tu lemak, polyunsaturated fatty acid. Dan lapisan luar daripada sperma ni dia sangat-sangat terdedah dengan apa? Dengan oxidation. Oxidation daripada faktor apa? Faktor radical bebas, oxidize. Sebab itu sangat penting kalau kita nak menjaga kesihatan sperma, kita perlu mengurangkan oxidation yang merosakkan sel-sel membrane sperma tersebut. Caranya macam mana? Caranya saya ajak anda very simple. The first step, kita kena identify dahulu. Kita kena kenal pasti Number one, apakah kemungkinan root cause? Apakah kemungkinan penyebab dasar kepada masalah ini? Dia boleh disebabkan oleh 4 faktor. Yang utamalah nombor 1, kemungkinan ada kaitan dengan kesihatan perut dan usus, digestive issues, gut health. Nombor 1. Nombor 2, mungkin ada masalah dengan detoxification kita. Proses badan kita nak detox. Sebab badan kita ni Allah jadikan cukup sempurna. Walaupun berbagai toksin yang masuk dalam badan kita,
apa yang kita makan selama ni lah kan. Makan, minum, terdedah dengan asap kan. Badan kita cukup sempurna untuk detox semua tu. Walau bagaimanapun badan kita tetap ada had dan limitnya. Kalau kita terlalu berlebihan diracuni, expose dengan semua toksin ni, maka ada satu had badan kita dah tak mampu nak detox. Okay, next, blood sugar, gula dalam darah juga, dan juga kadar insulin juga berperan. Gula dalam darah dan lebih-lebih lagi kadar insulin juga sangat-sangat penting pada kesihatan organ reproduktif, iaitu organ-organ untuk mendapatkan zuriat. Alright? Okay. Dan terakhir, kita punya kesihatan kelenjar adrenal dan stress management. Apa dia adrenal ni? Kelenjar adrenal ni adalah kelenjar yang mengeluarkan stress hormon seperti kortisol. Mana dia terletak di mana? Kelenjar ni dia dua, terletak di atas buah pinggang kiri dan atas buah pinggang kanan. Saiz dia sangat kecil, seperti bentuk segitiga. Tapi fungsinya cukup penting. Okay? So 4 faktor. Now, so kita go through one by one. Apakah kemungkinan yang berlaku? Nombor 1 tadi kita sentuh dulu. Okay? Bab kemungkinan berlakunya apa? Heavy metal dan environmental toxin, keracunan logam berat daripada faktor persekitaran yang boleh menjadi penyebab, yang biasanya kita tak sedar. Okay? So contoh dia apa? Contohnya banyak barangan-barangan yang kita guna setiap hari, seperti apa? Seperti makeup untuk wanita, seperti sabun, seperti pencuci baju, seperti perfume, perfume personal, perfume kenderaan, apa lagi? Semua shampoo rambut, deodorant, lebih lagi. Semuanya kebanyakannya mengandungi hormon atau endocrine disruptors. Maksud endocrine disruptors ni adalah satu bahan kimia yang mengganggu fungsi hormon. Jadi dia mengganggu. Contohnya seperti BPA dalam bekas-bekas plastik yang kita biasa minum atau pakai tu untuk makan. Ada nama dia parabens, dah banyak dalam shampoo dan juga sabun. Pesticides. Okay, pesticide ni biasanya daripada makanan, daripada buah-buahan dan sayuran yang non-organik, yang kita tidak cuci dengan betul. Okay, ada lagi banyak contoh herbicides, pesticide kan, menyebabkan gangguan kepada kelenjar endocrine untuk menghasilkan hormon. Okay, dalam makeup, dalam lotion, dalam kontainer plastik tu hati-hati. Sebab itu ada istilah kena cari yang BPA free. Kan, itu bermaksud tiada bahan kimia. Kalau heavy metal pula bagaimana? Heavy metal ni seperti kalau mercury, mercury ni banyak terdapat dalam ikan. Sebab ikan yang ada di pasaran dunia sekarang rata-ratanya telah tercemar dengan logam berat, mercury. So unfortunately, okay, kalau anda dapat ikan yang ditangkap di Nordic Sea, di laut negara-negara Nordic, Norway, Finland tu, jauh sana tu, kan, itu kemungkinan ianya bersih lah daripada kontaminasi. Tetapi kalau yang banyak di pasaran ni, kalau kita check, mesti ada trace of mercury, jadi kena hati-hati. Okay? Dan kalau ikan yang dibela macam mana, ikan tilapia, kan, isunya pula adalah hormones and antibiotics. Kerana dedak yang diberi kepada ikan ni, sama ada ikan ke, kepada ayam ke, kepada daging kambing, lembu ni, industri memberi dedak yang diperbuat daripada jagung, corn. Dan corn ini adalah produk GMO, genetically modified organism, yang juga penuh dengan bahan kimia dan antibiotics. Sebab itu kita makan apa yang binatang itu makan, kita dapat dia punya tempias. Jadi kena hati-hati. Alright, makan ikan kena hati-hati. Dan kalau mereka yang merokok, okay, sama ada directly atau indirectly, sudah tiba masanya anda perlu merokok. Sebab perokok kadar kadmium dalam badan sangat tinggi. So kemungkinan perokok mempunyai masalah keracunan logam berat kadmium sangat tinggi. Dan kadmium mengganggu fungsi sperma. Okay? Sebab tu orang yang isap rokok ni memang risiko nak dapat nak dapat anak memang tinggi. Okey.
Dan tak lupa juga arsenik. Logam berat arsenik ni datang daripada mana? Biasanya daripada makanan juga, daripada pesticide, daripada racun-racun serangga yang disembur oleh petani-petani lah, oleh industri. Okey. Sangat-sangat berbahaya. Endocrine disruptor, mengganggu fungsi hormon. Okey, sebab tu kalau nak makan buah atau sayur, kalau anda ada kemampuan, belilah yang organik. Kalau tidak, rendam dan cuci dulu dengan air yang dicampur dengan apa? Baking soda, sodium bicarbonate. Caranya, satu sudu kecil sodium bicarbonate campur dalam satu baldi tu, rendam 10-15 minit sayur ke buah ke sebelum anda makan. Okey, ni untuk mencairkan semua bahan-bahan kimia dan pesticide. Alright. Okey, apa lagi? Now, so bila kita dah tahu kemungkinan ada masalah ni, apa yang anda perlu lakukan adalah, kalau anda nak mendapat zuriat ni, nak tak nak anda kena tinggalkan semua tu. Jangan pakai bahan-bahan yang kemungkinan besar ada bahan-bahan kimia, seperti makeup ke, seperti perfume ke, deodorant ke, lotion ke, kan. Kalau nak pakai semua tu, carilah yang plant based. Ada, anda cari di online plant based organic makeup, plant based organic apa lagi? Toothpaste, ubat gigi, plant based organic deodorant. Banyak je, tapi dia harga dia tinggi sikit. Okey, itu cara dia. Sebab kita nak meningkatkan kebarangkalian untuk anda mendapat zuriat, kita kena stop semua kemungkinan-kemungkinan keracunan tersebut. Okey? Alright, dah stop semua tu, apa lagi? Perlu detox. Sebab kita dah pakai ni dah berlama, puluhan tahun kan, belasan tahun kita dah pakai semua ni. Nak detox, very simple. Sayur yang paling kuat fungsi detoksifikasinya adalah, antara lainnya, sayur yang dalam kategori cruciferous. Cruciferous vegetable ni, bahasa mudahnya sayur yang anda makan rasa ngerangup. Krab tu. Apa dia? Seperti brokoli, cauliflower, kan? Kale, asparagus, kan? Semuanya ada manfaat untuk detox sistem anda. Dan antara kebaikan cruciferous vegetable ni, dia boleh tolong menstabilkan, balance out excess hormon estrogen. So perlu diingat, antara isu wanita nak dapat anak juga jika berlakunya estrogen dominance. Bermaksudnya estrogennya terlalu tinggi, digabungkan pula dengan low progesterone. Dia tak stabil. Patut dia seimbang kan? Progesteron dengan estrogen patut seimbang. Tapi kebiasaannya kalau berlaku estrogen dominance, low progesterone, jadi memang tidak seimbang. Bila tidak seimbang ni, masalah akan berlaku masalah kesukaran untuk menghasilkan telur ovum yang berkualiti. So kita kena, antara cara untuk detox dengan banyak makan buah sayur yang saya sebut tadi. Okey. Dan perlu diingat, sistem detox juga terletak dalam sistem usus kita, perut dan usus. Sebab kita punya bakteria baik juga yang dalam perut ni memainkan peranan. Kita panggil gut microbiome lah, kan. So cara nak jaga macam mana? Anda kena banyak makan makanan yang tinggi dengan pre dan probiotics. Makanan prebiotics adalah makanan yang tinggi dengan serat. Hampir semua buah dan sayur ni ada serat dan ada prebiotics. Okey, ambillah apa saja. Buah pisang, betik, apple, pear, semua boleh sebab semuanya semuanya tinggi dengan prebiotics. Alright. Probiotics macam mana? Now, probiotics anda boleh tingkatkan pengambilan makanan yang fermented food. Contoh, kalau kita kat sini makan apa? Makan tempe, miso, kimchi, natto, sauerkraut yang daripada Germany tu, kan. Ambil semua tu. Kombucha, saya punya favourite sekarang. Kombucha pun best. So, semua tu kita bukan saja ambil. Sebab semua makanan tu adalah kategori food as medicine. Makanan yang bersifat obat. Sebab tu kita ambil makanan ni, kita kena cari makanan yang bersifat obat. Food that has medicinal value. Macam tu lah. Okay. So, dua ni. Pre and probiotics. Dan anda boleh sering ambil makanan-makanan yang dalam bentuk resistant starch. Maksud resistant starch ni makanan yang rendah dia punya kadar GI, glycemic index.
Sebab apa kita nak rendahkan GI? Sebab antara penyebab seseorang wanita sukar dapat zuriat, masalah high blood sugar, gula dalam darah tinggi, dan juga insulin juga tinggi atau hyperinsulinemia, menyebabkan apa? Kerintangan insulin atau insulin resistance. Okay? So, cara nak kawal insulin resistance macam mana atau kerintangan insulin? Ambil banyak resistant starch. Contohnya anda boleh buat nasi parboil. Kalau makan nasi tu, nasi parboil ni anda letak nasi yang anda letak campur minyak. Letak minyak kelapa dara dalam tu ke, letak minyak zaitun kan, masak. Macam tu Okey. Dan anda boleh ambil makanan-makanan seperti apa? Pisang hijau. Pisang hijau antara yang paling tinggi resistant starch. So boleh cuba amalkan dan kalau antara lain kalau betik yang tidak masak juga ada kandungan resistant starch dia. Okey? So itu antara yang anda boleh cuba. Okey, next. Apa lagi? Nombor 2 yang perlu kita check adalah masalah kesihatan adrenal HPA axis. Maksudnya kelenjar adrenal ni adalah kelenjar yang menghasilkan hormon stres, kortisol yang saya sebut tadi tu. Okey, sebab bila kita dalam keadaan stres, badan kita akan aktifkan proses sistem saraf autonomik, nama dia sympathetic dominance. Maksudnya sistem saraf simpatetik. Sistem saraf simpatetik ni apa? Satu keadaan di mana badan kita akan ada respon. Nama dia fight or flight. Nak lari ke nak berlawan. Macam itulah kan? Fight or flight respon. So bila hormon kortisol tinggi, apa dia buat? Dia menurunkan kadar pengeluaran sperma laki-laki. Memang efek. Sebab tu kalau laki-laki kan sibuk kerja, stres memanjang, hati-hatilah dan dah kahwin lama tak dapat anak, anda perlu check balik, review. Kena check balik. You have to manage your stress kalau nak cuba ikhtiar dapat anak. Because setiap kali anda stres, badan anda akan respon dengan meningkatkan apa? Pembentukan hormon kortisol. Hormon kortisol ni akan menekan pembentukan sperma anda. So, kena urus stres dengan baik. Okey? Untuk laki-laki lah. So, manage your stress well. Okey? Kena control cortisol level. Okey? Dan antara yang boleh menyebabkan stres, kortisol ni menyebabkan kortisol naik, dia bukan sekadar stres emosional, iaitu stres di tempat kerja ke, di rumah ke, kan? Ada juga physical stress, seperti kalau buat anda yang gym junkie, exercise yang terlalu sikit atau terlalu banyak, juga boleh menyebabkan masalah sperma. Kalau anda tak exercise langsung pun masalah. Kalau anda over exercise pun, kan, terlalu 24 jam. Kalau sehari kan 24 jam, 22 jam dekat gym, hati-hati, problem. Mungkin bagi anda boleh tu sihat, tetapi if you over, jadi akan efek juga, akan beri stres kepada badan anda, menyebabkan hormon kortisol stres. Hormon kortisol stres kan, sperm count akan rendah. Okey, so hati-hati Dan kalau anda ada masalah sukar untuk tidur juga, termasuk stres, so kena pastikan tidur dengan lena berkualiti. Tidur dengan berkualiti, bukan setakat kuantitinya dalam 6 hingga 7 jam. Quality sleep juga penting. Okey, deep sleep. Dan stres juga termasuk dalam ni adalah gula tinggi dan insulin tinggi. Itu kira metabolic stress nama dia. Bila badan kita tinggi gula atau tinggi insulin, dia beri stres, dia beri tekanan pada badan kita dalam bentuk metabolic stress. Itu juga termasuk stres. So ada istilah nama dia cortisol steal. Bila kita stres, okay, hormon kortisol ni dah terlalu banyak dalam badan kan, kita stres tadi, kan? So hormon kortisol ni dia ada istilah nama dia cortisol steal. Dia akan curi semua nutrien yang diperlukan untuk membentuk hormon-hormon lain, seperti hormon testosteron, hormon progesteron, hormon estrogen. Dan bila ini berlaku, maka akan berlaku masalah nanti untuk mendapatkan zuriat, sebab dah berlaku hormon imbalance, ketidakseimbangan hormon. Okey, so kita nak mengelakkan daripada berlakunya cortisol steal tersebut. Okey, alright. So caranya kena manage your stress well. Alright. Okey, lepas tu antara lain yang penting apa tadi?
adalah tidur. Nombor 3, tidur sangat very important sebab tidur dia ada kaitan dengan kesihatan kelenjar adrenal kita. Cara kita untuk kawal stres tadi. Dan sebab tu kita tidur, hormon kortisol akan menurun sebab hormon kortisol ni, stres hormon, dia buat kita rasa cergas, kan? Energetic, bertenaga. So pagi hormon kortisol akan tinggi, alright? Okay. As the time goes by, maksudnya bila pagi kita pergi ke tengah hari, pergi ke petang, hormon kortisol akan mulai menurun. Dan sebaliknya hormon apa? Hormon melatonin akan naik. So dia macam tu. Hormon kortisol turun, hormon melatonin atau hormon tidur akan mulai naik. So dia balance out. Kenapa naik waktu malam? Sebab waktu malam lah badan kita dah bagi signal untuk kita berehat, untuk kita tidur. Okay, so hormon melatonin sangat penting untuk kita tidur. Okay, so kena make sure kita manage kita punya hormon kortisol very well. Caranya kena nak tak nak adakan rutinity untuk tidur dengan disiplin. Maksudnya ada rutin lah. Okay, contoh pukul 10 malam setiap hari, nak tak nak, ngantuk tak ngantuk, tutup lampu, usahakan tidur. Alright, or 10.30, set your limit. Alright, dan saya dah pernah sebut sebelum tu, 2-3 jam sebelum waktu tidur, detox digital, detox daripada semua bahan-bahan gadget tersebut. Sebab ini semua mengganggu pembentukan hormon melatonin untuk tidur. Okay, so pastikan kalau boleh dapatkan 6 hingga 7 jam untuk tidur. Okay, dan kalau anda ada masalah sleep apnea, kalau tidur berdengkur, tidur berdengkur, lepas tu bila bangun pagi rasa letih, lesu, kan, tak ada tenaga, hati-hati. Sebab sleep apnea ni, tidur berdengkur ni, masalahnya adalah hypoxia. Waktu tidur tu, sel-sel dalam badan tak dapat cukup oksigen. Sebab berdengkur tu lah. Sebab mungkin ada obstruction. Okay? Dan ini sangat berbahaya sebenarnya. Dia walaupun berdengkur ni, hati-hati. Dia beri indication satu yang lebih bahaya. So, kena hati-hati. Jadi, kalau yang berdengkur juga tu, anda perlu pergi ke hospital, mungkin buat sleep study ke, kena settlekan masalah berdengkur tu. Sebab, kemungkinan kalau anda berdengkur tu, beri efek juga kepada kesihatan sperma anda. Okay? Next, apa lagi? Okay, dan perlu diingat, hormon melatonin atau hormon yang buat kita ngantuk ni, ianya memberi efek yang cukup positif kepada kesihatan ovum, telur ovum wanita. Jadi wanita tu sama jugalah. Kalau anda seorang wanita yang berkerjaya, sibuk memanjang, make sure anda tidur dengan cukup kuantitinya dan kualitinya. Kuantiti dalam 6-7 jam, quality deep sleep. Nak dapat melatonin ni, supaya melatonin ni dapat menjaga kesihatan hormon kewanitaan anda, iaitu progesteron dan estrogen. Okay? Right. Next adalah gut bacteria. Yang penting apa dia, kesihatan usus yang saya dah sebut tadi tu. Kerana kesihatan bakteria ni bukan sekadar untuk menjaga fungsi pencernaan dan penyerapan makanan. Dia, perut kita ni berperan dalam fungsi immune system. Okay, sebab kita punya usus ni termasuk juga kesihatan otak kita. Dan juga ada kaitan directly kesihatan reproduktif kita. Dari sudut apa? Sebab thyroid hormon kita, okay, dia di-convert oleh bakteria dalam usus. Kan, thyroid hormon ni ada TSH, T4, T3. So, conversion T4 kepada 3 ni memerlukan bakteria. So, kalau tak sihat bakteria, thyroid kita akan bermasalah. Kalau thyroid bermasalah, boleh menjejaskan juga fungsi kita punya reproduktif. Macam tu Okey, apa lagi? Antara kemungkinan lain adalah ada micronutrients deficiency, kekurangan nutrients. Dia sekarang macam ni, isunya adalah kualiti makanan yang ada pada zaman kita sekarang, sama ada buah-buahan ke sayuran ni, dah sangat-sangat berkurang kualiti Sebab unfortunately, okay, tanah yang ditanam dengan kita punya sumber-sumber makanan hari ini adalah tanah yang tidak subur. Dah dipenuhi dengan baja-baja sintetik, dipenuhi dengan racun-racun pesticide, racun serangga. Menyebabkan apa? Semua nutrien, semua zat-zat, semua mineral yang sepatutnya ada dalam tanah tersebut
dia akan transfer kepada tumbuhan-tumbuhan yang kita makan berkurang. Sebab tu ada isu micronutrients deficiency, kekurangan walaupun kita banyak makan. Okey. Jadi kita perlu sebenarnya, kalau dulu kita cukup makan sebuah apple, tapi zaman sekarang mungkin 3 biji apple nutrientsnya sama dengan sebiji apple 20 tahun yang lalu. Macam itulah dia punya analogi dia. Kualiti makanan sudah sangat berkurang disebabkan industrial pemakanan kita. Okey. Dan makanan yang anda perlu awasi adalah makanan yang menyebabkan keradangan, inflammation atau inflammatory food, iaitu number 1 gula. Gula is number 1. Anda kena elakkan, please, sebab gula adalah racun. Gula adalah racun. Gula adalah racun. 3 kali saya ulang. Okey. Nak tak nak, gula ni adalah racun putih yang perlu kita tinggalkan sebab ianya meracuni tubuh anda. Okey, walaupun anda tak rasa, tapi ia memberi impak yang sangat buruk kepada badan anda. Tolong tinggalkan gula. Cut your sugar. Cuba dulu 3 bulan. Kalau anda sekarang dalam proses ingin mendapatkan zuriat, cuba pantang gula langsung selama 3 bulan. Dan insya-Allah anda akan dapat kesan. Okey? Percayalah, cuba dahulu. Okey, cut your sugar. Number 1. Nak manis juga, bolehlah ambil pengganti gula yang organik. Contoh, stevia, lakanto, molasses ke kan. Tapi janganlah ambil in excess. Kalau boleh tak ambil lah. Okey, nombor 2, makanan yang anda perlu waspadai adalah gandum gluten. So gluten juga makanan yang ada dalam semua produk gandum. Roti putih, roti canai, kek, kuih, pasta, pizza, semua itulah kan. Gluten ni menyebabkan keradangan di usus. Okey? Dan apabila berlaku keradangan di usus, mengganggu fungsi usus untuk menyerap dan mencerna makanan. So bila berlaku masalah malabsorption atau indigestion, dia tak cerna dengan betul, tak serap dengan betul, apa berlaku? Nutrien yang penting untuk pembentukan hormon-hormon, seks hormon seperti estrogen, progesteron, testosteron juga terganggu. So sangat penting anda kena limit atau eliminate. Istilah je eliminate tu buang, atau limit kurangkanlah makan daripada gandum ni. Sebab ramai orang tak sedar dia ada celiac disease. Celiac disease ni iaitu masalah autoimmune, perut dia intolerance, dia allergic kepada gandum. Okey, menyebabkan keradangan. So cuba kurang atau pantangkan makanan daripada gandum. Pengganti dia anda boleh ambil tepung kelapa, alright, coconut flour atau almond flour pun okey, asalkan jangan gandum. Okey. Next adalah dairy, susu. Susu haiwan tolong tinggalkan dahulu kalau anda ingin mencuba dapat anak. Sebab susu haiwan ni tinggi dengan satu compound nama dia alpha-1 casein. Casein ni adalah satu protein yang ada dalam susu, menyebabkan keradangan. Bukan setakat itulah, susu ni juga penuh dengan hormon dan antibiotics yang disuntik pada ternakan-ternakan penghasil susu ni. Is an industry already kan, industri tenusu. Jadi semuanya susu zaman sekarang dipenuhi dengan hormon dan antibiotics dan casein yang sebenarnya tidak sihat. So cuba tinggalkan susu haiwan dulu. Pengganti dia apa? Anda boleh minum susu santan. Santan kelapa cukup sihat. Silakan minum. Santan kelapa tinggi dengan, walaupun tinggi dengan lemak tepu atau saturated fat, tapi ingat macam ni, setiap sel di badan kita adalah lapisan luar membrannya adalah lemak. Kita panggil bilayer. Dia ada 2 layer. Kedua-dua layer tersebut adalah lemak. So kenapa kita nak takut lemak sangat ni? Itu soalan dia kan. Kita takut lemak, tapi badan kita ni, struktur sel badan kita ni adalah lemak. Alright? Adalah kolesterol. So yang penting adalah kita memilih lemak yang sihat. Bukan kita nak makan semua lemak. Okey? Kolesterol, kita pilih kolesterol yang sihat. Contoh daripada minyak kelapa darah, minyak zaitun, daripada minyak avocado kan. Minyak tak sihat apa dia? Minyak daripada dari soya bean oil, minyak soya, minyak canola, minyak bunga matahari, minyak safflower oil.
Okey, semua tu tinggi dengan omega 6, minyak tak sihat, dan tinggi dengan trans fat. Okey, alright, next. So itu 3 Next adalah nombor 3, anda kena pastikan bahawa anda punya kadar gula dan kadar insulin seimbang, normal. Dia bukan kita nak kawal gula tinggi dalam badan sahaja, tapi kena kawal insulin tinggi dalam badan juga, hyperinsulinemia. Sebab bila insulin tinggi dalam badan, maka keradangan juga tinggi dalam badan. Sebab hormon insulin adalah hormon yang pro-inflammatory, hormon yang menyebabkan keradangan. So cara nak kawal hormon insulin ni macam mana? Mudah saja. Sebab macam mana insulin tinggi dalam badan? Sebab insulin ini dirembeskan oleh pankreas bila kita makan. So cara nak kurangkan macam mana? Kurangkan makan. Tengok macam ni kurangkan makan. Okey, dia tidak ada suplemen ajaib ke kan? Semuanya terletak pada kita. Secara alami kena kurangkan makan. Bila kita kurang makan, dan kalau waktu makan pun kita kurangkan makanan-makanan yang menyebabkan peningkatan insulin, iaitu karbohidrat. So anda kena fokus low carbohydrate diet. Kena makan diet rendah karbo. Contoh, kalau makan nasi kena kurangkan. Ambillah suku pinggan sahaja. Roti, pasta, kuih tiaw, apa lagi? Mi, pizza, kan? Semua kalau boleh kurangkan, sebab bukan sekadar tinggi dengan karbo, tinggi juga dengan gluten. Okey, kena cuba pantang atau kurangkan limit Lebihkan protein dan lemak sihat. Protein macam mushroom, macam cendawan, dalam sayur-sayuran, buah-buahan, semua boleh. Sayur tak ada pantang sebab banyak sayur lagi tinggi protein. Tapi macam mana nak dapat sumber kalsium, doktor? Okey, tahukah anda dalam brokoli ada lebih kurang 3 hingga 7 kali lebih tinggi kalsium berbanding susu lembu. So tak semestinya kita nak kalsium minum susu ni, Okey. So fokus diet rendah karbohidrat, high protein dan moderate fat. Lemak sihat, lebihkan minyak zaitun, minyak kelapa darah, okey, dan seperti avocado juga sihat. Okey. Sekali-sekala nak ambil ikan-ikan yang tinggi dengan lemak sihat seperti salmon yang organic wild caught yang ditangkap liar mahal lah kan, tangkap liar organic ni. Kalau nak makan daging pun kalau boleh cari yang grass fed lah, yang diberi makan rumput. Bahasa moden dia wagyu beef tu lah. Wagyu beef tu kan dia banyak lemak tu, nampak tak? Ada kita panggil marble, dia punya daging macam marble kan. Tu marble tu adalah lemak sebenarnya, menandakan sangat sihat. Daging yang sangat sihat. Malangnya mahal, tak ramai yang mampu. Daging yang ada kat pasaran ni semua daging yang kurang sihat lah sebenarnya. Daging industrial yang penuh dengan hormon dan antibiotik. Okey, jadi sebaiknya anda fokus pada sayur-sayuran. Okey. Dan anda, kaedah yang penting nak turunkan insulin, puasa IF, intermittent fasting. Jadi puasa juga anda salah satu kaedah untuk menurunkan paras gula dan paras insulin. Caranya anda boleh buatlah. Anda boleh type YouTube fasting, intermittent fasting. Ada nanti anda boleh tengok YouTube cara. Cara paling mudah, anda berhenti makan pukul 8 malam sampai besok pagi kan, 8 pagi 12 jam, tambah lagi 4 jam, 12,5 hari. 12,5 hari tu anda buka puasa atau your first meal of the day. Dapatlah 16 jam minimum. So kena skip breakfast lah. Skip breakfast, minum air saja untuk buat IF 16 hours. Okay, next. Okay. Now, sekarang kita bicara tentang cara. Okay, antara lain yang anda perlu, penyebab infertility kalau ada masalah endometriosis. Endometriosis ni kalau ada masalah sel-sel endometrium tu yang sepatutnya dia hanya tumbuh dekat uterus, kan? Dekat rahim, tetapi berlaku di luar rahim. Di ovary, di fallopian tube, atau mungkin di perut kan, disebabkan oleh estrogen dominance. Terlalu tinggi estrogen, terlalu rendah progesteron. Cara untuk stabilkan antara lain sama juga. Okey, sebab estrogen dominance dia ada kaitan dengan high insulin, hyperinsulinemia. So kalau kita rendahkan kadar insulin, maka estrogen juga akan stable indirectly. Okey, caranya puasa intermittent fasting IF dan juga kurangkan karbo dalam diet, high carbs diet. Okey,
Alright. Dan apa lagi? Sekarang makanan-makanan pula. Okay, sorry. Last kali anda perlu check kalau ada masalah thyroid. Thyroid juga boleh menyumbang kepada masalah infertility kalau suka nak dapat zodiak ni. Sebab, okay, so biasanya kalau kurang iodine, hypothyroid juga boleh menyebabkan masalah infertility. So anda boleh lebihkan, cari seaweed, rampai laut, seaweed yang organik, yang tinggi dengan iodine. Ambil makanan yang tinggi dengan selenium. Okay, selenium juga penting untuk thyroid. Contoh paling tinggi, kacang Brazil. Kacang Brazil ni cari yang dah roasted, dah dipanggang. Cari untuk dapat sumber selenium. Okay. Dan sebab iron rich food, so kesihatan sperma juga tergantung dari iron, zat besi. So anda boleh ambil telur ayam kampung. Mungkin seminggu 2-3 biji ke, tak jadi masalah. Tapi pastikan ayam kampung lah. Okay. Antara makanan yang boleh membantu meningkatkan kesihatan sperma dan juga kesihatan telur ovum wanita adalah nombor 1, protein yang ada dalam kekacang dan lentils. Semua kekacang kecuali kacang tanah baik sebenarnya. Okay? Kacang-kacang seperti walnut, seperti Brazil nut, kacang Brazil, seperti pistachio, kan? Seperti garbanzo beans, seperti kacang botak. Semua okey sebenarnya, sebab kacang ni high in protein yang boleh membantu meningkatkan kesihatan sperma. So banyakkan makan kacang, kecuali kacang tanah tu anda kena reserve sikit. Okey? Dan kalau nak makan kacang ni, pastikan dah dipanggang untuk menghilangkan lectin atau anti-nutrients. Okey, next adalah nombor 2, cuba cari sunflower seed. Okey? Bunga matahari punya seed, biji. Dia bukan minyak dia tak sihat. Tapi biji dia sihat. Okay, sunflower seed yang dah roasted, kerana tinggi dengan vitamin E. Tinggi dengan vitamin E, tinggi dengan folic acid, tinggi dengan selenium dalam bunga matahari, dalam biji bunga matahari ni. Okay, so vitamin E, folic acid dan selenium boleh meningkatkan sperm motility, meningkatkan kesihatan dan kecergasan sel-sel sperma laki-laki. So boleh cari sunflower seed. Next apa dia? Nombor 2 adalah buah-buahan yang dalam kategori berries ni. Blueberries, strawberries, raspberries, sebut saja berries. Lebihkan. Sebab dalam berries ni paling tinggi kandungan vitamin C. Vitamin C adalah satu vitamin yang paling kuat, boleh katakan ibu atau bapa kepada antioksidan dalam badan kita. So dia melawan radical bebas yang boleh merosakkan sel-sel sperma dan ovum. Okay, nombor 1. Dan dalam berries juga tinggi dengan folic acid. Okay, so dia membantu juga untuk kesihatan sperma. Next adalah avocado. Okay, buah avocado ni yang istimewanya adalah dia tinggi dengan vitamin K, potasium dan juga folate. Dan antara dia punya keistimewaan avocado, lemak sihat dia dari sudut polyunsaturated fatty acid, iaitu lemak tidak tepu. Sebab tu rasanya macam payau-payau kan, sebab dia sangat sihat sebenarnya. Dan tadi kalau anda masih ingat, okay, sel sperma tu lapisan luar membrannya adalah lemak. So kalau kita ambil lemak-lemak sihat ni, dia memberi supply lemak yang sihat kepada kesihatan sperma. Okey. Dan sudah tentu vitamin K dan potasium juga main peranan. Okey. Next adalah omega 3. Omega 3 very important. Satu, ada manfaat antioksidan. Saya cukup suka kalau dapat wild caught salmon lah. Salmon yang ditangkap liar, yang liar lah, Nordic. Agak mahal sebenarnya kalau dapat lah. Sebab salmon ni dia tinggi dengan vitamin D dan selenium. Dua vitamin yang penting untuk kesihatan sperma dan ovum. Okey. Next adalah apa? Walnut. Kacang walnut seperti saya sebut tadi tu, dia agak istimewa sebab dia ada dua, omega 3, okey, dan omega 6. Kalau ikut kajian, walnut ni membantu meningkatkan pembentukan sel-sel sperma sihat. Sama juga, lebihkan walnut yang dah roasted. Terakhir tuan-tuan dan puan adalah apa dia? Sayur asparagus. Untuk lelaki-lelaki asparagus ni kalau kajian yang saya baca ni cukup tinggi dengan folic acid.
So kita nak meningkatkan pengambilan folic acid ni sebab folic acid membantu pembentukan sel sperma. Okey, asparagus ni jangan tinggalkan dalam setiap hari. Beli siap-siap banyak dekat supermarket. Nak buat macam mana, nak saute ke, nak masak macam mana pun, jangan tinggalkan asparagus dalam waktu anda ingin mencuba untuk conceive. Asparagus ni memang cukup tinggi dengan folic acid, vitamin K, vitamin A, vitamin C dan vitamin B. Kandungan folic acid dalam asparagus 60%. Cukup tinggi cukup tinggi. Hampir-hampir sama dengan suplemen folic acid tu. So, asparagus saya sarankan ambil setiap hari untuk laki-laki Alright. So alhamdulillah saya rasa kita cukup sampai di sini saja. Saya rasa dah overtime sebenarnya sebab topik yang agak berat, tapi saya doakan untuk anda semua yang menonton sekarang yang mungkin masih belum dikurniakan rezeki zuriat, insya-Allah saya doakan semoga anda dikurniakan rezeki zuriat. Okey, dan semoga malam ni anda mendapat manfaat kesihatan yang baik dan anda boleh cuba amalkan, okey, kalau ianya baik. So insya-Allah kita berjumpa di waktu yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berehat semua ya.